Pada usia 14 tahun, Ana melahirkan anak November lalu hasil hubungan sulit dengan teman lelakinya. Dia mendakwa bebas bergaul selepas ibu bapanya bercerai. Start dari itulah saya macam jadi liar, ada kawan semua pada keluar sendiri-sendiri. Diorang pun sibuk dengan kerja diorang meniaga semua. So, duduk dengan papa masa tu. So macam tak ada batas, nak keluar je. Siti 17 tahun pula mengaku mengadakan hubungan seks dengan 7 pasangan hingga melahirkan anak Ogos tahun lalu. Namun Siti mendakwa dia ketagihan seks. Kalau nak jumpa couple pun Siti tipu mak ayah, cakap ada kelas tambahan. Benda tu menjadi ketagihan kita. Jadi form 5 tak Siti mula balik dan akhirnya Siti pregnant. Sekarang sudah bertukar daripada seks yang kerana cinta tu kepada suka-suka saja. Zina tu perkara yang macam biasa, ya. Kita akan dapati mereka tak tahu pun siapa lelaki yang mereka mengandung ni kerana ramainya pasangan. Kata beliau, ada kes remaja dijangkiti HIV/AIDS dan meninggal dunia pada usia 22 tahun. Statistik oleh Dewan Rakyat sendiri yang diumumkan pada tahun 2008 Julai, kajian pada 2007, setiap hari berlaku kelahiran luar nikah sebanyak 83.3 orang. Maknanya 83.3 setiap hari. Yes. Wow. Dalam itu yang sangat membimbangkan. Kan maknanya bila kita lihat anak yang tidak sah taraf ini, bermakna pasangan-pasangan tadi kali 2 lah ya. Kalau 83 orang darab 2, 196 orang memang begitu. Jadi inilah bilangan masyarakat kita yang tidak bertanggungjawab. Anak ini nanti siapa yang nak berikan mereka nafkah? Ibu jugalah yang melahirkan tu yang terpaksa mengambil responsibel yang begitu. Sebab itu masyarakat kena faham apa sebenarnya permasalahan yang berlaku ni. Dan remaja sendiri, macam ada adik remaja UM tadi sebutkan, sebenarnya dalam keluarga kita ni kadang tu kita dilahirkan dalam keluarga yang bahagia. Alhamdulillah mak dan ayahnya faham dari segi psikologi mendidik anak-anak. Tapi ramai juga remaja yang lahir dalam a broken family. Jadi nak tak nak education very important. Adalah pertama sekali mengembalikan para remaja untuk menghayati Islam as the way of life. Pendidikan seks tu bukannya bermaksud memberi tunjuk ajar bukan bagaimana untuk melakukan seks. Sebenarnya dari segi relationship ya, antara seorang perempuan dan seorang lelaki. Sebab itu tahu tadi bila mereka dah balik, mereka tertarik dengan antara jantungan yang berbeza. Itu adalah fitrah kita. Jadi apabila perkara ini berlaku, kadang-kadang masalahnya timbul apabila mereka tidak tahu macam mana nak deal with this emosi. Tapi itu yang boleh menjuruskan mereka jadi supaya tidak terjerumus. Dan juga kita bila kita tanya kepada mereka, sekiranya rakan ataupun girlfriend anda mengandung, saya kata saya akan tinggalkan dia, something like that. Remaja perempuan pula kita tanya, kita menggunakan modul tadi, kita tanya, dia kata kalau saya mengandung saya akan berkahwin dengan pasangan saya. Jadi maksudnya persepsi antara remaja perempuan dengan remaja lelaki ada berbeza. Ya, apabila melakukan hubungan seks itu, jadi bagi lelaki ia adalah untuk kepuasan ataupun untuk cuba-cuba ataupun menerima cabaran daripada kawan-kawan, ya. Tetapi untuk perempuan dia adalah ke arah penggunaan keluarga tu. Tapi salahlah sebab dia telah melakukan sebelum itu. Bertaubat sebab dosa yang saya buat bukan dosa kecil, yang terlalu besar, dan bagi sejarah untuk saya dan pakar lagi. Sebelum ni kedua pasal ilmu agama tu kawan-kawan yang hampir terpesong akidahnya, bukan kawan-kawan saja, keluarga juga menyalahkan ibu bapa saya. Mak saya, mak tahu pasal apa tak ni. Itu memang sendiri sukarela nak ke tak nak juga orang sendiri. Perasaan yang macam saya tak boleh itu. Kau aku dah aku cakap lagi ni, kan aku dah berubah, aku dah tak nak buat, aku dah kena duduk sini kan. Jangan dia kecil, dia kata dia kecil, jangan dia menangis pun dia nak kata apa. Dia ada kecewa, saya dengan sikap saya kan, sebab dalam adik saya yang paling mengharapkan. Macam memang saya tak dapat nak ikut kat sini sebab dia tak aku tak dapat. Tapi seronok bila saya duduk sini. Api saya tak pernah buat kat rumah, saya tak pernah kemas rumah, tak pernah masak. Kat sini pun saya belajar melakukan hal seronok kan. Sebab itu macam tu mendapat kebebasan. Macam orang perempuan ni kita akan buat kebebasan, macam kita tak tahu apa kita buat. Bila depan ni orang akan kongkong lah.
So teman saya kongkong, tapi dia tak kongkong untuk kebaikan saya dan semuanya. Cuma saya tak nampak. Jadi bagi saya kongkong tu macam berat sangat. Jadi saya nak bebas. Bila dah dapat keluar 3 BP jauh daripada, masa tu saya ambil keluar. Kita lihat mereka ni lahir dalam latar belakang keluarga yang baik-baik. Dia beberapa terpelajar. Ada kalanya mereka ni pelajar IPT dan sebagainya. Tapi masih lagi memang mereka daripada keluarga yang tidak bermasalah. Tapi most of the pelapis yang masuk tu daripada keluarga yang broken. Yang di video klip tadi tu banyak yang baik lah, yang tidak bermasalah. Jadi sebab tu faktor persekitaran juga. Selain daripada didikan agama, didikan agama ni kita kena faham penghayatan. Kan? Tidak pelik pelajar pengajian Islam juga menjadi pelatih kami. Mereka mempunyai background yang hebat dari segi agama juga boleh jadi. Tapi kita kena differentiate pula agama ni yang dia belajar di exam tu ke, ataupun penghayatan dan pengamalan sebagai cara hidup dia. Itu kita kena kena pasti dan kena fahami. Dan yang macam kes yang tadi tu, kita lihat dia memang daripada keluarga yang Masya Allah orang mengamalkan Islam dan kehidupan. Tapi dia pun sebut tadi kan, dia mula membebaskan diri dia bila dia jauh berjauhan daripada keluarga. Dan pada masa tu ya, dia merasakan juga dia at that time dia pernah jadi, sebelum ke Radha Sakinah, menjadi social escort. Sebab dia seorang very genius juga dia ni, excellent in academic. Selain pada diri dia, keluarga, masyarakat mesti semuanya memainkan peranan lah. Usaha ini perlu juga membuat capaian kepada remaja dan juga masyarakat. Itu yang kami come up with Anda Bijak Dari Zina. Kempen berterusan dan juga program ke sekolah-sekolah. Kan sexual education sebenarnya ialah kesihatan reproduksi itulah kan. Pertanggungjawaban seseorang itu apabila kita sudah matang. Bagaimana hubungan lelaki dan perempuan. Kalau berpakaian juga tidak setakat menutup aurat, tapi juga antara lelaki dan perempuan perlu dijaga. Bila masuk kepada bab cinta yang remaja sangat suka di sekolah-sekolah kami, memanglah biasanya perempuan ni dia sanggup memberikan seks untuk mendapatkan cinta. Lelaki dari optimis lah, sangat mengambil kesempatan. Dia dengan cinta mengayat-ayat, maka dapatlah seks yang dia inginkan. Ini bagi mereka yang tidak berkesedaran, itulah banyak berlaku. Sebab tu kita tak pelik, pembangunan bayi memang berlaku berleluasa sangat. Kalau kita nak tengok punca tadi, kita dah banyak sentuh dari segi pegangan agama, dari segi pengaruh rakan, dan juga sekarang ada teknologi-teknologi yang canggih-canggih yang telah disalahgunakan. Kita ada internet, sepatutnya kita melayari internet untuk dapatkan maklumat. Tetapi sebaliknya, mengikut kajian, tajuk seks tu merupakan yang paling ramai orang cari dalam internet. Dalam carta berapa tu? Yang pertama berminat sangat di kalangan remaja. Rangsangan seksual yang banyak ni, yang mudah didapati hanya di hujung jari saja, petik memang keluar semua apa yang nak. Jadi begitu cabaran yang kuat. Jadi kadang-kadang kalau iman ataupun jati diri itu kurang, nilai-nilai dalam diri itu kurang, jadi itulah boleh mencetuskan kepada perbuatan-perbuatan salah laku beginilah. Dan juga telefon bimbit. Jadi kita tengok bukan sahaja kita untuk berkomunikasi, tetapi disalahgunakan dengan tangkap gambar, video yang mana kemudian diedar-edarkan. Dan juga sekarang ada kata mesej-mesej lucah pun melalui itu. So, dan juga yang sebagaimana kata tadi, persekitaran, faktor persekitaran. Jadi kalau macam remaja ni dah sama berdua-duaan di tempat yang sunyi, lebih lagi lah menjurus kepada tingkah laku beginilah. So untuknya daripada semua agensi, semua pihak, sama ada individu itu sendiri sebagai remaja, ibu bapa, agensi kerajaan ataupun bukan kerajaan, dan juga jiran, selalu komuniti itu sendiri perlu membuka mata. Kita tengok apa peranan yang mereka boleh jalankan. Kadang-kadang kita tengok salah laku tu berada dekat depan mata, tapi tak nak buat apa, dibiarkan saja begitu. Tapi sepatutnya mereka boleh mengambil tindakan supaya perkara ini tidak lagi dapat dibendung pada peringkat awal. Memang anak ini perlu diberi keyakinan dan jati diri mereka, kemudiannya memberi peluang mereka untuk perlu kembali dalam masyarakat dan berperanan sebagai salah seorang entiti masyarakat yang boleh memajukan laju negara kita. Kena terima mereka ini sebagai seorang yang baru. Kalau boleh kita nak tutup pusat ini dengan keadaan sosial syifa pada masa itu. Kalau boleh kita mahu remaja-remaja lebih bertanggungjawab memainkan peranan anda sebagai